Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat sejahtera, salam hormat, salam sayang, salam inspirasi dari saya kepada anda semua, penonton di studio, penonton di rumah yang atau di mana anda berada. Ya, terima kasih kerana sudi teman-teman saya untuk satu program baru, Selami Jiwa, untuk merawat rohani, memperkasa peribadi insya-Allah. Dan episod kali ini kita akan membincangkan satu perkara, satu isu yang sebenarnya sudah lama, sudah kata orang tu agak antik tetapi masih relevan untuk setiap masa sebab makin lama makin parah, ya, iaitu bencana alung. Di mana-mana kita dengar, di surat khabar, di dada akhbar, di media, di mana-mana kita dengar peristiwa pahit, kes-kes tragis, ya, tragis tentang mangsa alung ini. Tetapi persoalannya kenapa masih ramai anggota masyarakat terjebak dan kadang-kadang sengsara akibat alung. Mari telusuri perkara ini bersama saya. Selami Jiwa, rawat rohani, perkasa pribadi. Terima kasih, syukur tahniah kerana masih sudi, ya, di laman inspirasi ini, Selami Jiwa, ya, tentang apa yang kita bincang, bencana alung. Dan saya tidak bersendirian di studio ini, ramai ni muka-muka mana-mana, tapi mungkin akan jadi mangsa alung kalau tak jaga diri, ya. Ini pelajar-pelajar daripada UiTM Shah Alam. Terima kasih atas tentang ni dua insan istimewa ni, Satu ni memang orang yang selalu orang yang mangsa alung mengadu kepada beliau, ya, yang berbahagia saudara Syahrudin Bakar, pegawai aduan PPIM, ya. Terima kasih Cik Syahrudin, ya. Alhamdulillah, terima kasih, ya. Yang saya tertawa ni sebab tarikh lahir Cik Syahrudin ni ialah sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lahir 20 April tahun gajah, yang ini 20 April tahun macam gajah jugalah. Sebab sebelah ni Ustaz. Ya Allah, anak tengah, ya, nombor 5 dan 10, ya. Orang Perak, ya. Ya, Perak. Alhamdulillah. Ni masalah alung. Yang Angah datang ni pasal apa? Saya nak berkongsi dengan orang ramai yang datang Datuk punya program ni. Betapa bahayanya alung tu. Pasal cakap orang ramai kat luar tu dia tak berapa faham tentang alung. Jadi biar Angah datang hari ni beritahu bahayanya tentang alung. Itu cerita dia. So nak cakap hidup terjebak memang pernah terjebak juga. Jadi kita tunggu sekejap lagi kita cerita. Angah, ya. Nama sedap. Iskandar Shah pula tu. Tengok rupa pun dah tahu apa tu. Ni pasal sistem dalam badan rosak jadi dia macam ni. Saya bacakanlah kes-kes yang saya dapat tadi. Ya, ini kereta lama tapi 3 dikurung seperti binatang antara 17 hari hingga 2 bulan, ya. Dia rantai leher, rantai kaki macam binatang, ya, dalam bilik sempit 1.2 meter kecil. Dipukul oleh alung, kes 2. Kereta dipecah oleh alung, kereta disembahcat oleh alung, depan rumah disembahcat, lepas tu tulis itu poncu bayar hutang, ahli keluarga diugut akan dipengapakan, ibu bapa diganggu, ya. Lepas tu ada orang bercerai-berai kerana alung, ada orang bunuh diri kerana alung. So, kes-kes bencana alung yang diadukan kepada PPIM, Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Yes, ramai ke? Ramai lah tu. Berbelah ribu orang. Ramainya. Saya nak kata ratus-ratus, belah ribu. Sejak bila tu? Dah 4 tahun lebih lah kita dah. Ya Allahu Akbar. Orang kata buat macam ni lah. Dah 4 tahun lebih. Sebelum kita tengok dia detail, tapi kalau kita tanya Datuk Michael Chong, MCA, aduan MCA, dia kata 80% mangsa alung ataupun terlibat dengan alung orang yang berjudi. Kes-kes PPIM macam kita banyakkan yang datang pada kita, banyakkan orang Islam kita. Kebanyakan disebabkan niaga kecil-kecilan. Lepas tu orang kita ni banyak nak cepat kaya. Bila dengar saham, ya, nak masuk. Nak masuk saham. Tak ada duit nak pinjam bank, pinjam kat lu, masuk. Lepas tu saham yang tak ada pendaftaran. Itulah punca-punca. Lebuh tu. Lebuh. So Angah, apa cerita Angah yang ada kaitan dengan alung? Yalah, alung Angah lelaki perempuan? Alung saya lagi teruk nak pinjam duit lelaki. Lagi susah minta dapat pinjam dengan dia. Itu betul alung. Alung, Tapi apa yang saya boleh berkongsi tu dekat sini 10 tahun lepas yang cerita dululah, ya. Masa tu saya dalam arena jual industri jual kereta, berniaga lah.
So agaknya masa tu calculation pun tak berapa nak tepat dengan kawan-kawan 3-4 orang kongsi kata kononnya nak buat berniaga, nak buka kedai kereta lah, nak besarkan. Jadi masa tu andai kata kalau saya jual kereta satu tu boleh untung 50%. 50%. Patutnya lebih pun ada tu kalau jual kereta ni. Oh iya. Tapi jadi kononnya calculation tu bila tak cukup cash flow, tak cukup duit cash, pinjam dengan Along. Jadi kalau Along interest dia 30, saya boleh untung lagi 20. Yes. Jadi ada 3-4 orang yang sama-sama nak buka peniaga yang bebal ni tadi pun juga buat juga pinjaman dengan Along. Jadi pemikiran kita masa tu singkat pendek dan nak hidupkan bisnes tu aja. Yalah. Tapi dalam masa proses kita orang meniaga kereta tu macam-macam berlaku. Kadang ada customer order kereta kala kuning, tak ada pula kala kuning, nak kala hijau. Dah tunggu 3-4 bulan. Jadi proses tu nak dapatkan cash pula. Nak dapatkan cash flow tu susah tu. Jadi kat situ kita jumpa ada kesilapan. Masa tu kita tak berapa peka dengan tentang Along. Tapi alhamdulillah tak adalah sampai Along datang nak sembelih apa semua, tak ada. Tapi kita belajar satu kesilapan yang besar. Pasal apa? Along ni memang tak boleh pinjam tu. Dia punya interest, cara dia nak memeras dengan kita tu. Memang kata orang sampai masa tu kita tak boleh nak bayar, tapi cara kekerasan yang diorang nak tapi bagi. Memang kita terlibat dengan Along ke siapa-siapa tu sebab mudah sangat ke? Sebab semudah nak dapat tu. Itu je sebab utama. Dia mudah dapat duit. Terlalu mudah. Ini telefon kadang petang dapat. Kadang time lunch sekarang pergi makan pun dapat. Tapi cuba awal mula aja nak kenalkan diri dengan dia tu agak susah. Tapi lepas tu tak payah nak telefon tu. Habis senari petang karang dia telefon. Lusa karang dia telefon. Dah macam girlfriend tu. Hari-hari. Dia telefon nanti dia, dah makan kah? You susah kah? I tolong kah? Jadi apa lagi yang PPIM sebenarnya dapat membantu, cara mana dia bantu mangsa atau kes-kes Along ni? Orang mengadu dekat kita, kita akan bawa pengadu tu buat laporan polis. Lepas tu, selepas laporan polis tu kita akan... Bila orang mengadu tu biasanya apa yang dibuat oleh Along? Selalunya yang contoh ni berlaku yang saya pergi ambil pukul 3 pagi di Johor. Hutang RM740,000. Johor banyak hutang lah tu. Along ugut nak bunuh dia dan nak potong tangan dia. Dia lari dalam hutan. Yalah RM700,000. Lepas tu Datuk suruh saya pergi ambil dia. Pukul 3 pagi saya sampai kat Skudai. Saya ambil dia. Masuk dia dalam kereta, bawa pergi report, buat proses apa semua. Sampailah orang kata sekarang ni kita berbincang dengan Along tu, bayar pelan-pelan apa semua hingga sekarang ni dia boleh bekerja balik. Sekarang ni dia dah balik duduk Johor balik. Alhamdulillah. Sebelum saya jumpa dia dah 5 hari dalam hutan dengan anak dia. Tu mak. Angan nak tambah tempat yang sama Skudai tu. Tempat saya pun Skudai juga. Elok cerita ni pun Skudai. Along Skudai tu memang jahat tu. Elok sembelihkan dia je. Yang saya tak pernah dengar Along mana pun baik. Along Angah tu kira okey lah. Tak Along yang lain tu pun tak berapa nak baik lah. Susah pinjam je. Okey. So sebenarnya okeylah. Dalam masa yang singkat ni sebelum kita berhenti kejap ya. So yalah apa nasihat lah. Apa nasihat untuk mereka yang yalah kadang-kadang walaupun desperate dalam keadaan terdesak ya, apa yang mereka boleh buat untuk tidak jumpa Along? Dia benda ni saya harapkan pada penonton-penonton di luar di dalam ni, kalau boleh janganlah berjumpa dengan sebab Along ni Datuk, dia pinjam seorang, lepas tu seorang ni akan tekan dia bila mau bayar. Bila nak bayar, dia kawan ni pula akan masuk, halo kawan mau pakai wang ke? Allahumma salli ala Muhammad. Ini dah takut ni kita ni, yang seorang ni gali lubang tu lubang. Dia kata yang ni pula sambung mau pakai wang ke? Ini duk tekan ni. Ini hari kita mau wang. Ini hari mau wang. Pinjam. Pinjam ni bukan buka tutup lubang ni. Pinjam separuh dia bagi untuk bayar bunga. Allahumma salli. Dia ada geng tu tak? Dia link dia ni. Link geng dia lah ni. Lepas tu bulan kedua pula. Yang ni tekan. Yang ni pula telefon. Halo kawan, mau pakai wang ke? Lembut lagi tu bang. Sampai kadang-kadang ni dah tu. Orang kata 5-16 wang. Okey, jangan ke mana. Ni dah 16 orang ya, 16 ya. So jangan ke mana-mana, tunggu lepas ni kita akan bincang lagi bencana Along ya. Kita kena selami jiwa, rawat rohani, perkasa peribadi. Terima kasih Tania ya. Masih lagi bersama dalam Selami Jiwa untuk dapat sedikit inspirasi dan ilmu ya. Kita bincang tentang bencana Along. Dan baru kita dengar daripada Cik Syahrin tadi, rupanya
Terlibat dengan Along ni macam berbohong. Kalau kita berbohong, ya, maka kita kena cover, kita kena tutup pembohongan itu dengan pembohongan-pembohongan yang berlanjutan, berentetan, ya. Lepas kes tu Angah, Dok. Ada kes-kes lain yang berkaitan dengan itu. Masalah Along dah tak ada dah masa tu. Masalah nak tinggal nak ngadap dengan customer ni tadi. Pasal bisnes dah mula teruk, dah mula nak jatuh. So masalah-masalah dengan customer ni yang buatkan kita orang tak boleh nak buat berniaga lagi dah. Tak ada usaha nak cari sumber lain selain daripada Along? Cuba juga tu. Cuba juga. Tapi pasal ada tu time kita baru berniaga. Dan kita punya track record pun masih baru, semua. So tak ada lagi pinjaman daripada bank atau apa lagi kan. Right. So kita sampai satu masa kita dah fed up, tapi kita belajar daripada yang kita buat silap. Memang betul lah. Jadi macam PPIM sendiri Cik Sarudin ya. Apa usaha untuk menasihati orang awam satu yang mungkin PPIM punya outreach program untuk mendidik masyarakat atau bersama dengan NGO lain untuk tentang bencana Along ni? Kalau ada bermasalah dengan Along ni, datanglah jumpa dengan kita. Kita akan bagi bantuan, diberi segi nasihat. Dan jangan ikut cakap Along. Bila setengah tu Datuk, bila dia tak dapat nak bayar, dia suruh sign surat kosong ya. Oh, bahaya. Daripada 6,000 ni akan jadi 15,000. Siap dia cok stamp sebab dia tanda tangan surat kosong ya. Allah muslimat. Ini berlaku. Kalau siapa-siapa yang terlibat tu, janganlah buat lagu tu. Elakkan daripada orang kata tu. Apa-apa masalah pun, sebab saya dan dengan isteri saya ni, kita pergi satu Malaysia tu. Ya. Satu Malaysia panggil kita akan pergi sana. Macam mana Cik Sarudin dapat kekuatan semangat untuk membantu mangsa Along ni? Bila saya dapat semangat ni, bila saya dapat menolong orang tu, kepuasan tu saya dapat. Dalam belasan ribu yang dibantu tu, ada kisah-kisah tragik yang sebelum dapat jumpa PPIM ni? Ada. Rumah kena cat semua kan. Berlaku. Ada yang sekali tu budak-budak. Budak-budak ni dia berjumpa, bapak dia pun datang jumpa Along ni. Budak-budak keluar lari daripada rumah. Along ni marah dekat bapak dia, terus bawa dengan start inya kereta pun laju. Tapi dia tak tahu di depan tu ada anak. Allahumma salli. Terlanggar kaki ni hancur, tapi kita cari balik lah. Dapat alhamdulillah lah. So dia minta bayar ganti rugi lah. Tapi kalau orang kata cepat-cepatlah berhubung dengan kita, kan, apa yang boleh kita bantu, kita bantu. Kami ni bukan takat dengan kisah Along, Goris dan menang pun kita buat. Oh yes. Goris dan menang. Tiba-tiba berlaku makcik dapat apa? Pergi umrah. Betul, ya Allah, ada juga pergi umrah. Tapi makcik yang tak, orang kata yang tak tahu ni, kan, seronok lah. Sampai dia bawa makcik tu pergi ke pajak gadai, pergi ke bank kalau tak ada duit, sampai tahap macam tu. Right. Tapi itulah, adik-adik kalau mak beritahu kat mak, kalau datang suruh Goris, syarikat Goris dah menang ataupun buka dan tutup tu, suruh dia balik lah, jangan layan. So dia balik. Semak pun dah tak lalu nak melayan dia kan. Betul tak? Along ni, kita tahulah sebab dia punya sistem tu itu sistem zalim, memang tak berkat, memang haram lah Jadi saya minta lah semua yang menonton dalam studio, di rumah, di mana-mana, ingat bahawa Along ini memang tak boleh buat kawan, walau macam mana terdesak, elak daripada Along. Cari alternatif lain ataupun redha dengan keadaan, tapi jangan ke mana-mana. Kita akan sambung lagi di segmen yang satu lagi, insya-Allah So ingat, selami jiwa, rawat rohani, perkasa peribadi. Tunggu selepas ni. Terima kasih Tania kerana masih lagi mengikuti program Selami Jiwa dan isu kita ialah bencana Along. Sebelum saya buka untuk soalan daripada penonton di studio ni, saya nak senaraikan ada 2-3 perkara ikut kajian saya buat, apakah petaka ataupun kesan buruk Along ni. Pertama, stres, risau, for sure lah. Memang stres, risau, tidur mudah mimpi. Orang kalau tidur tak nyenyak, dia ingat mimpi dia. Tidur mudah mimpi. So kalau nak mimpi tidur, nak dapat mimpi, pinjam ke Along. Yang nombor 2 memang rasa takut. Tu yang sampai duduk kat hutan, kata Syarudin ni, duduk kat hutan 4-5 hari. Sebab nak dibunuh, nak dipotong tangan oleh Along. Boleh bankrupt, muflis. Ibadah tak khusyuk. Macam mana khusyuk? Hutang Along. Tergadai maruah. Memang terpaksa bohong, kadang mencuri, kadang ambil rasuah untuk cover hutang Along. Bergadai bergolok, jangan cakap lah. Hidup tak berkat sebab
terlibat dengan alung ni, terlibat dengan benda-benda yang Allah tegah memang haram, sah haram, ya, sebab dia punya sistem sangat-sangat zalim. Lepas tu keluarga porak-poranda, bercerai-berai, sengsara. Ini dia yang saya takut, sengsara dunia, sengsara akhirat. So please, ya, jangan terlibat dengan alung. Baik, soalan daripada studio audiens yang kat di sini, silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nak tanya kepada Encik Syahrudin. Silakan. Satu soalan yang terakhir. Okey, Encik Syahrudin, saya sebagai peminjam yang telah dikorbankan oleh alung lah, bukan Angah. Adakah masih ada peluang bagi saya untuk membuat pinjaman ataupun bayaran ke, ataupun boleh kita jumpa di office ke? Ada tak laluan boleh, bagi saya? Boleh datang ke office saya dekat Datuk Keramat, Jalan Keramat Ujung, 70X Jalan Keramat Ujung. Situ di situ. Boleh berjumpa? Boleh berjumpa dengan saya. Nombor telefon saya 012 okey 663 1127. Okey. Terima kasih. Boleh hubungi saya lah. Okey. Okey, terima kasih tuan. Terima kasih. Waalaikumsalam, ya, Cik Faizal, ya. Faizal Nizam. Itu satu, ya, isu yang penting lah. Dan saya sangat seronok, ya, sangat terkejut dan teruja juga bila pihak PPIM, ya, di antara NGOs yang ada yang dapat membantu, ya, menyelesaikan masalah mereka yang telah didera ataupun dimangsakan oleh alung. Baik, ada lagi soalan daripada? Saya ingin bertanya, apakah tips untuk mengelak daripada berhutang dengan alung? Ni orang laju ni, kalang kabut ni. Orang kalau laju cakap ni takut-takut dia kan. Apakah tip-tip, ya, untuk tidak terjebak alung? Pertama, jangan jumpa alung. Jangan jumpa alung. Jumpa Angah, insyaAllah. Jumpa Angah pun rasanya selamat jugalah. Selamat. Kalau bos tak nak pinjam duit memang tak dapat dah. Pasal aku pun tak cukup pakai. Rupanya nombor-nombor yang awak dapat tu kat tiang-tiang, ya, apa-apa nombor kad cantik, pinjaman wang berlesen. Peminjam wang berlesen. Saya dapat ingat dalam 5-6 seminggu lah kot. Ya. Cantik punya kad tu. Ya, dia kata betul ditanggung halal betul. Sebab dia ada lesen, ya. So jangan terlibat. Yang keduanya, ya, kalau kita hidup ikut kemampuan, kita tak perlu jumpa alung. Sebab orang jumpa alung ni sebenarnya darurat, ataupun ikut nafsu, ataupun terjebak, ataupun tertipu, ataupun itulah kawan recommend, ya. So ini cubu-cubunya. Tapi yang pentingnya, kebanyakan orang masih jahil bahawa alung ni nampak aja macam senang, tapi sebenarnya dia punya rentetan kesan amat bahaya. Jadi saya nak sambung isu ni, nak tanya Cik Syahrudin, ya, apa lagi contoh kes-kes lah supaya orang ramai ni faham bahawa berkawan dengan alung ni boleh membawa kesan yang sangat negatif pada keluarga. Ini apa yang berlaku, seorang customer datang jumpa saya. Dia kerja kat hospital di Kuala Lumpur ni lah. Saya tak boleh cerita lah tempat kat mana. Dia datang kat saya, dia bercerita dia berhutang dengan alung. Bila dia berhutang dengan alung, sebelum dia berhutang dengan alung ni, dia buat projek bela ikan keli. Atas tiket dengan suami dia lah. Gaji dia, potongan untuk pinjaman bank tu melalui gaji dia. Bila melalui gaji dia, hamba Allah ni dia orang yang bagus lah. Dia ingat adik dia nak belajar, dia bantu. Mak dia nak minta duit, dia kirim duit. Tapi sumber tak ada. Sebab gaji dia 1,000 lebih, tinggal gaji dia 500 saja. Itulah untuk nak belanja anak dia, dia nak belanja masa ni. Itu lah. Lepas tu ada seorang recommend. Seorang recommend kepada dia untuk pinjaman alung ni lah. Pinjaman alung, lepas tu dia pun buat pinjaman. Bila buat pinjaman, dia tak dapat bayar, alung ni datang rumah dia. Alung ni datang rumah dia. Bila datang rumah dia, suami dia cerai dia. Disebabkan dia pinjam alung. Tapi bagi saya lah kan, benda ni tak boleh. Bagi saya salah suami tu. Sebab masa dia buat pinjaman untuk bisnes dia tu, gunakan isteri dia punya gaji, potongan kat bank tu. Tapi bila suami isteri dia susah, dia ceraikan. Datanglah isterinya mengadu kat saya. Bila datang mengadu kat saya pun takkan nak saya cuba nak bagi dia orang elok balik lah. Sebab dia nak rujuk balik. Sebab benda ni takkan sampai bersanggup bercerai-berai kan. Bukan salah dia pun. Bukan salah dia pun. Saya telefon suami dia. Telefon suami dia, dia jawab. Bila dia jawab, kenapa jadi lagu ni? Saya kata benda ni sepatutnya kita boleh bawa bincang. Tak elok lagu ni. Dah ada anak 2 dah pun. Lepas tu awak cerai dia apa semua. Dia cakap apa kat saya? Kalau encik nak tolong bekas isteri saya tu, encik kahwinlah dengan dia. Ini bukan lelaki tu. Ini jantan. Beruang tu. Beruang Beruang tu. So ada kes yang kalau Angah pula, kalau ada kawan-kawan yang ada kes yang tragik,
yang bersabit dengan alung lah? Sama juga, lebih kurang macam tu juga. Tapi banyak kawan-kawan saya yang bercerai juga, Datuk. Aduh. Bercerai. Ada yang macam biasalah, dibaling simbacat lah, baling batu lah, ugut lah. Itu pun ada yang berlaku. Ya. Tapi banyak yang bercerai, Datuk. Daripada saya, pandangan saya lah kan, alung ni memang perosak masyarakat. Dia ni memang perosak. Betul. Dia tak boleh ada sebenarnya kat dalam Malaysia. Selagi dia ada, selagi tu sikit-sikit masyarakat kita akan rosak. Tapi dia kata kita bukan alung, kita mau tolong. Saya kau dapat sepak dia tu, baru dia tahu. Itu bukan nak tolong. Ingat kita tak ada IQ ke? Dulu lah, masa pinjam dulu tak ada IQ. Sekarang kita dah pandai. Orang kalau pandai takkan terlibat ngalong, Hidayah. Dulu Angah bukanlah tak pandai, cuma kurang sikit. Kalau boleh saya tambah sikit, silakan. Mungkin sebenarnya bukan salah alung tu juga. Sebenarnya pada salah kita. Pasal kita memberi ruang pada dia untuk take advantage pada kita. Kalau kita tak bagi ruang, tak pinjam dengan dia tak akan ambil advantage pada kita. Silapnya adalah pada kita juga. Baik. So di samping kita nak tak terjebak dengan alung, kita nak selesaikan masalah hutang lah sama dengan alung atau yang lain. So ikut yang saya buat kajian sikit, kalaulah tip-tip untuk menyelesaikan hutang dengan alung atau yang lain, pertama betulkan diri luar dalam agar Tuhan berikan kita hidayah dan pintu rezeki kita terbuka. Sebenarnya salah satu doa yang Nabi ajar untuk selesaikan hutang dengan alung yang tak salah pun, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jumil bukh wa a'udzubika min ghalabati dan qahri rijal. Ini doa yang Nabi ajar pada para sahabat yang banyak masalah dan hutang. Apa kata Nabi? Maksudnya, ya Allah, hindarkan aku daripada keluh kesah dan duka cita. Memang kesan alung ni yang keluh, dan aku daripada lemah dan malas. Memang lemah, jadi kita teruk, tak boleh buat kerja tadi tu. Hindarkan aku daripada takut dan bakhil, hindarkan aku daripada beban hutang, dan hindarkan aku daripada gangguan manusia. Alung ni lah, alung. So tolong baca doa ini sebagai satu kaedah. Lepas tu itulah solat taubat, sebab terlibat dengan alung memang berdosa betul. Solat taubat dan solat hajat. Lepas tu kita beri sedekah, walaupun kita kesusahan ada hutang, beri sedekah 10 sen ke 20 sen ke, beri sedekah. Kalau boleh tiap-tiap hari kat masjid 20 sen tiap hari, dah kata ulama, kita punya rezeki akan terbuka, hutang kita akan selesai. Bagi makan binatang, orang suka bagi makan binatang, yang rezekinya terbuka, hutangnya selesai, jodohnya terbuka, dan matinya senang, kata ulama. Itu dia. Ni budak-budak ni suka sangat ni. So, saya pun suka tu. Ya Allah. Saya lupa. Cik Sarudin jangan senyum-senyum. Tapi itulah Pak kata Cik Sarudin tadi. Kalau ada masalah dengan alung, atau tolong cari jalan untuk bincang semula, restructure the loan. Sebab kita tak tahu, kita kena bayar ikut apa yang dicakap. Memang kita kena tipu, kena sembelih. Situ dia. Memang bencana alung, jangan terlibat alung. So saya ucapkan terima kasih pada Angah, terima kasih Angah Terima kasih pada Syarudin, teruskan khidmat ilmu dia. Terima kasih pada Cik Faizal Nizam, terima kasih pada audien dalam studio dan yang ada di rumah. Terima kasih banyak-banyak. Dan ingat, elakkan alung, jangan terlibat dengan alung, selami jiwa, rawat rohani, perkasa peribadi. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.